Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat kepada para pelajar dan juga para penonton sekalian. Kita teruskan pembelajaran kita untuk bab yang kelima dalam silibus matematik tambahan KSSM tingkatan 5, iaitu taburan kebarangkalian. Dan kali ini kita akan mempelajari 5.3, iaitu taburan kebarangkalian normal. Dan video ini merupakan bahagian yang pertama. Okey, Amir. Ya, cikgu. Jomlah, Meh. Kita teruskan, Meh, pembelajaran kita, Meh, tentang kebarangkalian ni. Amir dah ready dari tadi dah, cikgu. Oi, bagus, Meh. Meh, nampak handsome, hari ni, Kenapa, Meh? Selalu tak handsome sangat, Amir handsome tiap-tiap hari dah, cikgu. Cikgu tak perasan kan? Alah, kamu tu perasan je, Meh. Pandang kena puji, Okey, Meh, kita mulakan perbincangan kita tentang taburan normal ini, Meh, dengan mengenali apa yang dikatakan sebagai taburan normal. Okey, taburan normal merupakan satu fungsi kebarangkalian bagi suatu pemboleh ubah rawak selanjar. Pemboleh ubah rawak selanjar ialah satu pemboleh ubah rawak yang boleh melibatkan nombor perpuluhan. Ini kita pernah bincangkan, Meh, kan? Betul juga, pernah, cikgu. Okey, lawan kepada selanjar apa, Meh? Diskret, cikgu. Bagus. Ingat pun, Meh. Okey, seterusnya, Meh. Tata tanda taburan normal bagi pemboleh ubah rawak X ditulis sebagai ditulis macam ni, Meh. Meh tengok, X, kemudian tanda ombak, N, kurungan, mu, kemudian sigma kuasa 2. Di mana mu ni merupakan nilai min dan sigma kuasa 2 itu adalah nilai variance. Okey. Okey, seterusnya, Meh, kita akan mempelajari tentang apa? Tentang graf taburan normal, Okey, graf taburan normal ni, Meh, apa yang perlu kita tahu ialah berkenaan dengan ciri-ciri graf taburan normal ni. Okey. Apa dia ciri-ciri dia, Meh? Meh tengok, Okey, yang pertama, graf taburan normal merupakan suatu lengkuk yang berbentuk loceng. Dia akan bentuk dia macam ni, Meh. Inilah graf taburan normal, Okey, dan dia bersimetri pada garis tegak yang melalui min, iaitu mu, Okey. Dan lengkung mempunyai nilai maksimum pada paksi simetri X sama dengan mu. Jadi maknanya, Meh, kat sini ada satu garis lurus ni, kan? Okey, garis yang mencancang ni di tengah-tengah ni. Ini adalah paksi simetri kepada graf ini. Di mana dia akan melalui min, iaitu mu, Dan persamaan paksi simetri ialah X sama dengan mu. Boleh, Meh, start tu, Meh? Boleh juga, boleh. Okey, seterusnya, Meh, min iaitu mu membahagikan luas rantau di bawah graf kepada dua bahagian yang sama, jadi maksudnya, Meh, di sebelah kiri garis paksi simetri ini, iaitu yang cikgu warnakan sebagai purple ni, kan, dia punya keluasan dia sama dengan kawasan hijau ni, sebelah kiri dan sebelah kanan, boleh kita katakan sebagai 50%, 50%. Okey, Meh, ciri seterusnya, Meh, iaitu kedua-dua hujung lengkung graf melanjut secara tidak terhingga tanpa menyentuh paksi X. Maksudnya di sini, Meh, graf ni, kan, Meh tengok, di sebelah kanan graf ni, di hujung ni, dia akan terus ke kanan ni, Meh, sampailah ke tak terhinggaan, Meh, dan di mana dia tidak akan menyentuh paksi X. Sampai di hujung mana pun dia tak menyentuh, Dia cuma menghampiri paksi X saja. Boleh faham, Macam tu, cikgu, Macam tu lah. Cikgu, yang sebelah kiri pun macam tu, cikgu, Betul. Yang sebelah kiri pun akan macam tu, Okey, dan yang terakhir, Meh, Meh tengok di sini, jumlah luas di bawah graf bersamaan dengan jumlah kebarangkalian bagi semua kesudahan ialah 1 unit persegi. Okey, konsepnya di sini, Meh, nilai kebarangkalian itu, kan, dia akan ditentukan oleh luas di bawah lengkungan ni. Jadi maksudnya di sini, Meh, luas keseluruhan di bawah graf normal ini adalah bersamaan dengan 1. Kenapa 1, cikgu, Amir tanya soalan tu ke? Rasa-rasa Amir pasal apa, Meh? Okey, cikgu. Amir ingat dah, cikgu. Sebab nilai kebarangkalian paling tinggi 1, kan, cikgu, kan? Itulah sebabnya, cikgu. Luas keseluruhan di bawah lengkungan ni akan sama dengan 1 lah. Ingat pun, Meh, Bagus. Okey, Meh, seterusnya, Meh, di sini dinyatakan bahawa nilai min, median dan mode merupakan nilai yang sama. Iaitu nilai mu ni, Okey, cikgu, okey.
Okey, meh, kita teruskan, meh. Baik cikgu. Okey, meh, dalam slide ini, meh, kita akan mempelajari tentang kesan nilai min dan juga nilai sisihan piawai. Okey, di sini diberikan dua graf taburan normal berwarna merah dan juga yang berwarna biru. Jadi jelas, meh, di sini menunjukkan bahawa dua graf ini graf yang sama. Okey, tetapi mempunyai dua nilai min yang berbeza. Betul tak? Di sini dapat kita lihat graf taburan normal yang berwarna biru itu mempunyai nilai min yang lebih besar daripada yang berwarna merah. Jadi bolehlah kita nyatakan seperti ni, meh, iaitu mu2 lebih besar daripada mu1. Okey, boleh, meh? Boleh cikgu, boleh. Okey, seterusnya, meh, kita lihat graf yang ni pula. Didapati di sini, meh, graf taburan normal yang berwarna biru dan berwarna merah ini mempunyai nilai min yang sama, kan? Betul tak? Dia yang membezakan, meh, adalah nilai sisihan piawai ni, iaitu sigma 1 dan sigma 2. Cikgu, macam mana cikgu kita nak faham tentang sisihan piawai ni cikgu Okey, bagus soalan Amir tu. Okey, sisihan piawai ni, meh, digambarkan sebagai kelebaran graf tu, meh. Okey, cuba Amir tengok graf merah dengan graf biru ni, yang mana Amir rasa lebih lebar? Graf biru lah cikgu. Itu menunjukkan bahawa sisihan piawai bagi graf normal yang berwarna biru ni lebih besar daripada yang berwarna merah. Boleh faham tak? Okey cikgu. Cikgu, yang tanda sigma ni, ini sisihan piawai cikgu Betul? Jadi maksudnya cikgu, sigma 2 ni lebih besar daripada sigma 1 lah. Yes, tepat sekali, meh. Pandai, meh. Itulah rumusan dia. Apa yang dapat kita lihat di sini iaitu sigma 2 lebih besar daripada sigma 1. Itulah dia, meh, sisihan piawai. Boleh faham? Okey cikgu, okey. Okey, meh, kita teruskan pembelajaran kita, meh. Dalam slide ini kita nak pelajari tentang luas di bawah lengkungan mewakili nilai kebarangkalian. Okey. Di sini berkaitan dengan perkara yang telah kita bincangkan tadi, meh. Okey, kita lihat sekali lagi di sini di sini kawasan yang berwarna hijau ni kan. Ni adalah kawasan yang terletak di bawah lengkungan ni. Okey. Dan disempadanai oleh A hingga B Okey, jadi kawasan yang berlori hijau ni, meh, dia merupakan luas di bawah lengkungan yang mewakili nilai kebarangkalian dia. Okey, meh, daripada situ, meh, dapatlah kita tulis seperti ini, iaitu B, iaitu kebarangkalian. Kawasan berlori ini merupakan kebarangkalian nilai X daripada A hingga B. Jadi kita tulis macam ni lah. Boleh, meh? Boleh cikgu, boleh. Cikgu, ni kenapa pula ada sama dengan ni cikgu? Dia macam ni, meh. Apa yang dia nak bagi tahu ialah kalau kita tulis di sini kan tanpa menulis sama dengan kat sini, ataupun kita tulis sama dengan kat sini, kedua-duanya sama saja. Tak ada beza. Kenapa macam tu cikgu Sebabnya, meh, ini adalah taburan normal dan nilai X bagi taburan normal merupakan pemboleh ubah rawak selanjar. Tentulah sebab dia. Maksudnya tak ada kesan apa-apa juga pada jawapan kita nanti. Betul, betul. Okey, meh, seterusnya, meh, kita lihat graf yang ni. Okey, seperti mana yang kita dah bincangkan tadi bahawa di sebelah hujung kiri dan kanan graf ini kan, dia tidak akan menyentuh paksi X. Dan dia akan berlanjut, kalau sebelah kiri tu dia akan lanjut berterusan sampai tak terhingga yang kita nyatakan sebagai negative infinity. Begitu juga, meh, sebelah kanan juga dia akan melanjut sampailah ke infinity. Dia tidak akan menyentuh paksi X tu. Di sini, meh, kita tahu bahawa jumlah luas di bawah keseluruhan lengkungan ini adalah sama dengan 1. Okey, meh, daripada sini dapatlah kita tuliskan bahawa P, kebarangkalian nilai X daripada negative infinity ke infinity akan sama dengan 1. Sebab nilai kebarangkalian paling tinggi adalah 1. Boleh faham yang ni? Boleh juga, boleh. Okey, bagus. Okey, meh, kita teruskan pembelajaran kita, meh. Kali ini kita akan lihat apa yang dikatakan sebagai variasi rawak dan hukum bilangan besar. Apa pula tu, meh? Tak tahulah cikgu, tak pernah dengar cikgu. Bukan Amir seorang tak pernah dengar. Kawan Amir yang sedang menonton ni pun tak pernah dengar.
Kecuali dia dah tengok video ni kali kedua, ketiga, dia pernah dengar lah. Betul tak, Meh? Betul juga, betul. Okey, Meh, cuba Meh perhatikan pernyataan matematik ni. Meh boleh faham tak? Semakin besar saiz suatu sampel, semakin kecil variasi rawak. Jadi, nilai anggaran suatu parameter menjadi lebih konsisten. Macam mana, Meh? Boleh faham? Tak faham langsung lah cikgu. Okey. Meh tengok sini. Nak faham, Meh boleh tengok melalui gambar aja, graf ni Meh tengok. Dia macam ni Meh sebenarnya. Okay, dengar elok-elok. Katalah Amir buat lambungan duit shilling kan. Dalam eksperimen Amir tu Amir nakkan dapat kepala tu. Jadi Amir lambungkan katalah 10 kali. Berapa kepala yang muncul dalam 3 kali lambungan tu? Mungkin 3, mungkin 4, mungkin 7 kan. Okey, kita boleh sebut tu Amir sebab Amir buat lambungan setakat 10 kali je. Okey. Tapi kalau Amir buat lambungan sebanyak 1000 kali katakan. Amir boleh jangkakan tak Amir akan dapat apa? Adakah 300 kali? 700 kali? Nampak tak? Itu kalau 1000 kali. Kalau 10,000 kali? 100,000 kali? Nampak tak? Jadi sebenarnya Meh, apa yang berlaku apabila kita buat eksperimen tu berulang kali dengan jumlah yang banyak tau Meh. Apa yang berlaku dia akan jadi seperti mana yang ditunjukkan dalam graf ni Meh. Nampak tak? Ni kan mula-mula dia besar kan, semakin lama dia semakin mengecil yang ini Meh dipanggil sebagai variasi rawak tu. Jadi di sini Meh, apa yang disebutkan di sini ialah semakin besar saiz suatu sampel tu, maksudnya lambungan duit shilling yang kita buat dengan jumlah yang sangat besar tu, kita dapati bahawa variasi rawak ini akan semakin kecil. Nampak tak? Dia akan lebih konsisten. Dia akan menuju ke arah garis merah ni. Okey? Boleh tak Meh dapat gambaran tu? Boleh juga boleh. Tapi taklah faham sangat cikgu. Bagus Meh, bagus. Satu pengakuan yang jujur dan ikhlas Meh. Okey Meh, daripada situ Meh, maka terbitlah suatu hukum yang dikenali sebagai hukum bilangan besar. Hukum bilangan besar ni menyatakan semakin besar saiz sampel, nilai min percubaan semakin menghampiri nilai min teori bagi suatu populasi. Apa pula cikgu Ada min teori pula cikgu. Tak apa Meh, sabarlah Meh. Okey, cikgu nak terangkan lah ni. Macam ni Meh, cikgu bagi contoh sini Okey. Meh ingat lagi tak rumus min dalam taburan binomial dulu? Yang mu sama dengan NP tu cikgu Betul? Ingat pun. Okey, dengan menggunakan rumus ini Meh, kita ambil nilai N dan juga nilai P. P itu ialah kebarangkalian kejayaan kan. Dapatlah 100 darab 0.5 dapat 50. Maka 50 ini Meh dikenali sebagai min teori. Jadi maksudnya di sini kalau kita buat percubaan tu 1000 kali, maka min teori dia ialah 500. Kalau dia buat 10,000 kali, maka min teorinya ialah 5,000. Nampak tak? Jadi kalau digambarkan dalam bentuk graf ini Meh, min teori tu kat sinilah, garis merah ni. Jadi nak bagi tahu kata Meh, bila kita buat dengan jumlah yang banyak, didapati nilai kebarangkalian tu akan menuju ke arah min teori ni. Tapi kalau kita buat sikit, dia tak nampak Meh. Macam tu cikgu Kenapa? Meh tak percaya ke? Kalau Meh tak percaya Meh, balik nanti Meh cuba buat lambungan duit shilling tu sampai 100,000 kali. Tengok dia menuju tak ke arah min teori ni. Meh sanggup tak buat? Tak sanggup buat lah cikgu. Sampai 100,000 kali dah macam tak betul Okey, kalau Meh tak nak buat tak apalah. Meh percaya je lah apa yang cikgu cakap ni. Okey cikgu, Meh percaya. Okey lah Meh, suka hati kamu lah. Okey, kita teruskan Meh. Okey Meh, jadi daripada sini Meh, kalau Meh perhatikan graf ini, dia mempunyai bentuk macam ni Meh, nampak tak? Dia menyerupai bentuk graf taburan normal ni, betul tak? Inilah Meh sebabnya graf taburan normal dia, bentuk dia macam ni. Nampak tak? Okey cikgu, okey. Muka confident lah pula Meh. Nampak je confident cikgu. Tapi blur sebenarnya cikgu. Alah Meh, jangan risau Meh. Nanti kita dah belajar bahagian yang seterusnya, Meh faham lah. Tak susah pun sebenarnya. Ya ke cikgu?
Okey cikgu, teruskan cikgu. Okey meh, kita teruskan pembelajaran kita meh. Dalam slide ini kita akan mempelajari tentang taburan normal dan taburan normal piawai. Okey, taburan normal ni meh ada dua jenis, iaitu taburan normal dan juga taburan normal piawai. Baik, kita lihat taburan normal ditulis seperti ini. Pemboleh ubah X. Okey, tanda ombak ni N ialah normal, mu variance. Okey. Kalau taburan normal piawai meh, kita akan tulis seperti ni. Mari tengok sini Z. Jadi pemboleh ubah X kan, kita tukar kepada Z. Bila ambil jumpa mana-mana soalan dia tulis Z, itu adalah taburan normal piawai. Okey, di mana di sini minnya adalah kosong dan satu itu adalah nilai variance. Kalau nilai variance 1, maka nilai sisian piawai juga 1. Okey. Baik, sekarang kita tengok dari segi graf dia pula. Graf taburan normal adalah seperti ini. Okey, cuba ambil bandingkan kalau graf taburan normal piawai, dia akan jadi seperti ini. Nampak? Baik, apa yang nak kita lihat sekarang ialah kita nak lihat bagaimana cara untuk kita mempiawaikan dari taburan normal kepada taburan normal piawai. Okey, di sini kita dapat perhatikan di sini paksi X bila kita piawaikan dia akan jadi Z. Itu yang pertama. Okey, persoalan yang seterusnya ialah mu. Kita piawaikan akan jadi apa? Begitu juga nilai A dan juga nilai B ni. Kalau kita piawaikan dia akan jadi apa? Kan? Jadi di sini dia akan menggunakan rumus yang dikenali sebagai rumus skor piawai Z. Jadi rumus ini digunakan untuk mempiawaikan nilai-nilai X ni. Okey, bagaimana rumus dia? Rumus dia seperti ini. Iaitu Z sama dengan X tolak mu per sigma. Mu adalah mean, sigma adalah sisihan piawai. Maka daripada sini maka nilai mu apabila kita piawaikan dia akan jadi sama dengan kosong lah. Sebab X di sini mu kan, mu tolak mu kosong. Kosong bagi dengan sigma ni kosong lah. Jadi itu adalah satu ciri yang dapat kita lihat, iaitu nilai min akan jadi kosong apabila kita piawaikan. Nampak tak? Di sini pun dah nampak dah kat sini nilai kosong yang diberikan ni min kan. Okey, seterusnya di sini dapat kita perhatikan bahawa paksi FZ iaitu paksi Y ni merupakan paksi simetri bagi suatu taburan normal piawai. Satu lagi bagi taburan normal piawai ini nilai sigma dia akan sama dengan 1. Iaitu sigma itu adalah nilai sisihan piawai dia. Okey, seterusnya timbul persoalan bagaimana cara untuk kita mempiawaikan nilai A dan nilai B. Sama saja kita akan gunakan rumus skor piawai ni. Maka nilai A itu nanti akan menjadi A tolak mu bagi dengan sigma. Begitu jugalah dengan nilai B. Kita gunakan rumus yang sama, iaitu B tolak mu bagi dengan sigma. Macam itulah cara kita nak mempiawaikan nilai-nilai X ini untuk menjadi nilai Z. Boleh Boleh cikgu, boleh. Cikgu, tapi apa perlunya kita piawaikan taburan normal ni cikgu Bagus soalan tu jawapannya tunggu selepas ini. Cikgu, ada iklan ke cikgu? Ada je kamu Okey kita teruskan pembelajaran kita Okey, dalam slide seterusnya ni kita akan memperincikan apa yang dikatakan sebagai taburan normal piawai. Di sini cikgu ringkaskan kepada TNP lah Senang cikgu nak sebut, ringkaslah sikit. Boleh Boleh cikgu. Jangan TNB sudahlah cikgu. Ish, kamu ni loya buruk Tak adalah cikgu, saja je. Okey taburan normal piawai seperti mana yang kita sedia maklum pemboleh ubahnya kita tulis sebagai Z. Okey, jadi tanda ombak, kemudian N ni normal, kemudian di sini 01 0 ialah mean dan 1 ialah variance ataupun sisian piawai dia. Okey dari segi graf kita pun dah faham di mana graf taburan normal piawai ini dia terletak di tengah-tengah, di mana paksi Y ini merupakan paksi simetri kepada lengkungan ni. Okey, kemudian kita tahu dia punya mean sama dengan 0 dan sisian piawai sama dengan 1 Okey, seterusnya
Kita tahu bahawa graf ini akan melanjut ke kanan sampai ke infinity, dan begitu juga dia akan melanjut ke sebelah kiri, ke arah negatif infinity, dan dia tidak akan menyentuh paksi Z tu. Ini kita tahu dah kan. Okey. Bahagian sebelah kanan graf ini kita namakan sebagai bahagian atas. Kalau Amir nak sebut sebagai bahagian kanan pun boleh juga. Okey, cikgu gunakan istilah bahagian atas. Di mana sebelah kiri ni cikgu namakan sebagai bahagian bawah. Okey. Baik, di sini kita ambil sebahagian daripada graf ini di sebelah hujung ni kan, kita lorekkan di sini dan cikgu namakan ni sebagai hujung atas. Kalau Amir nak panggil hujung kanan pun boleh. Okey, sebab ada dalam buku menggunakan istilah hujung atas, ada buku menggunakan istilah hujung kanan. Mana-mana satulah, tapi maksud yang sama ya. Okey, begitu jugalah di sebelah kiri kita ambil bahagian yang hujung ni, kita nyatakan sebagai hujung bawah. Boleh setakat ni? Okey juga, boleh. Okey. Daripada sini kegunaan TNP ini adalah untuk apa? Untuk mencari nilai kebarangkalian bagi suatu taburan normal. Itulah sebenarnya kegunaan dia nak cari kebarangkalian di mana luas di bawah lengkungan akan mewakili nilai kebarangkalian tu. Seterusnya, nilai luas di bawah keseluruhan graf sama dengan 1. Okey, maka daripada sini dapatlah kita tulis kebarangkalian X dari negatif infinity ke infinity sama dengan 1. Okey, itu yang kita dah bincang Baik, satu perkara baru yang kita nak nyatakan di sini ni dia. Iaitu kebarangkalian Z lebih daripada kosong. Ini menunjukkan bahawa bahagian keseluruhan sebelah bahagian atas ni ialah 0.5 lah. Sebab keseluruhan 1 kan, jadi separuh jadi 0.5 lah. Begitu juga sebelah kiri iaitu kebarangkalian Z kurang daripada kosong, bahagian bawah ni juga 0.5. Amir faham yang tu? Faham, cikgu faham. Okey. Seterusnya dua sumber untuk mendapatkan nilai kebarangkalian ni. Ada dua sumber, iaitu yang pertama kita akan menggunakan buku sifir ataupun jadual. Okey, yang kedua kita akan menggunakan kalkulator saintifik. Okey, dan untuk menggunakan dua sumber ini taburan normal tersebut mesti berada dalam TNP, taburan normal piawai. Boleh faham? Amir faham, cikgu. Gambaran keseluruhan tu Amir faham, tapi ya ke Amir? Nampak muka tu macam blur tak apa cikgu, nanti cikgu dah bagi contoh, nanti Amir faham lah. Kamu kontrol maco Amir, kamu ni melawak je daripada dulu Amir. Ya dah cikgu, hidup mesti ceria cikgu. Pandailah, ada je jawapan dia Okey, kita teruskan pembelajaran kita dalam slide ini kita akan belajar cara untuk menentukan kebarangkalian suatu peristiwa bagi taburan normal. Okey, di sini kita akan mempertimbangkan beberapa kes. Okey, di sini diberikan suatu graf taburan normal piawai, dan kalau perhatikan di sini ditunjukkan di sini kawasan berlorek di mana nilai Z 1.25 dan kawasan berlorek ini terletak di sebelah kanan 1.25, dan kawasan berlorek ini dikenali sebagai hujung atas. Okey, cikgu, betul cikgu. Kita faham dah bahawa luas kawasan berlorek ini akan mewakili nilai kebarangkalian. Oleh itu, kita boleh tentukan nilai kebarangkalian Z lebih daripada 1.25 ni. Betul tak? Okey cikgu, betul. Okey, jadi bagaimana cara dia? Kita akan menggunakan jadual taburan kebarangkalian normal ataupun buku sifir. Buku sifirnya seperti ini. Ambil tengok di sini. Tajuknya ialah kebarangkalian hujung atas bagi taburan normal. Nampak? Okey, jadi mudah saja nak gunakan jadual taburan kebarangkalian ni. Okey, matlamat kita nak cari apa tadi? Nak cari kebarangkalian Z lebih daripada 1.25. Jadi caranya ialah kita lihat 1.2. Kita tengok di sini 1.2. Okey,
Okey, nak mudah kita ambil pembaris meh. Kita letak di sini. 1.2. Kemudian 5 kan? 5 kita tengok di atas ni meh. Kita ambil pembaris satu lagi. Kita letakkan di situ. Maka meh, dia berjumpa di mana? Dia jumpa kat sini lah. 0.1056 kan? Itulah dia meh, nilai kebarangkalian Z lebih daripada 1.25. Inilah jawapan dia. Oh, senang cikgu Apa yang kita belajar tadi susah-susah sangat cikgu. Wish, kamu ni meh, tadi tu konsep dia meh, kita kena belajar dulu baik, cikgu nak tanya meh gunakan kebijaksanaan meh lah. Apa meh nilai kebarangkalian untuk kawasan yang sebelah kiri 1.25 ni meh? Iaitu nilai kebarangkalian kawasan ini. Z kurang daripada 1.25. Apa meh agak-agak? Cikgu nak kena tengok jadual taburan kebarangkalian ni cikgu Mana boleh meh, tak boleh lah. Sebab jadual ini hanya menyatakan kebarangkalian hujung atas saja. Adakah kawasan yang kosong ni dikatakan sebagai hujung atas meh? Bukan cikgu. Tak? Kalau macam tu macam mana kita nak dapat meh? Tak boleh lah. Jadual ni hanya untuk hujung atas. Oh, betul juga cikgu Macam mana cikgu Itu yang cikgu tanya meh tu. Cuba meh gunakan kebijaksanaan meh. Macam mana? Nampak kurang bijak lah pula cikgu. Okey. Ada idea tak? Tak ada idea lah cikgu. Cikgu tunjukkan boleh? Okey, macam ni meh. Tak susah meh. Kan kita tahu meh, luas di bawah lengkungan keseluruhan kan 1 kan? Jadi meh, 1 tolak kebarangkalian Z lebih daripada 1.25. Nampak tak? Jadi 1 tolak kawasan blorek ni. Okey? Jadi 1 tolak 0.1056 lah yang kita dapat tadi. Inilah jawapan dia. Ish, betul juga cikgu Tak terfikir lah yang tu. Okey. Sekarang cikgu nak tanya Mei lagi. Mei rasa jawapan dia 0.8944 ni munasabah tak Mei? Munasabah lah cikgu. Sebab apa cikgu? Kan cikgu kata tadi luas kawasan sebelah kiri ni lah 0.5. Tapi kita dapat 0.8944 ni cikgu, dia lebih daripada 0.5 cikgu. Jadi mestilah merangkumi lebih daripada separuh ni cikgu. Kira munasabah lah. Okey, bagus. Bijak pun berhujah Alah cikgu, Amir saja tak nak tunjuk cikgu. Wish. Belagaklah pula. Okey Meh, kita teruskan Meh. Okey cikgu. Okey Meh, untuk menentukan kebarangkalian ni kita juga boleh menggunakan kalkulator saintifik dan nak tengok kaedah ni lebih senang lagi. Mula-mula Meh, kita setkan dulu kalkulator ni ke dalam mode standard SD ataupun mode piawai Kita tekan mode, tekan SD. Okey. Kemudian kita tekan shift, tekan DISTR. DISTR tu ada di mana? Ada di sini Meh, di butang 3 tu. Nampak tak? DISTR tu kan? Okey, bila Amir tekan butang 3 ni, dia akan keluar PQR apa semua tu. Jadi, Amir ambil R. R maksudnya right, iaitu sebelah kanan. Sebelah kanan apa? Sebelah kanan 1.25. Jadi, Amir masukkan di situ. 1.25 tutup kurungan dan sama dengan. Maka Amir dapat nilainya. Nampak? Nilai yang sama, cuma dia ada beza sikit, dari segi tempat perpuluhan di sini kan. Di kalkulator jawapannya lah 0.10565. Di dalam buku sifir 0.1056. Itu je lah perbezaan dia. Tapi kedua-duanya kita boleh terima Cikgu, untuk dapatkan nilai kebarangkalian yang sebelah kiri ni cikgu, boleh tak cikgu kita tentukan terus dari kalkulator? Boleh boleh. Caranya Amir ambil P. Jadi P bermaksud kiri Okey, kiri apa? Kiri 1.25. Jadi maksudnya keseluruhan ni lah yang warna hijau ni. Okey, ambil tekan P 1.25, kemudian tekan sama dengan kita akan dapat nilai dia 0.89435. Kita bandingkan dengan jawapan yang kita dapat tadi. Sama kan? Cikgu, kita boleh guna mana-mana cikgu buku sifir ataupun kalkulator ni. Betul? Kalau macam tu cikgu, ambil guna kalkulator lah. Senang sikit. Kamu ni nak fikir senang je Meh. Ikut kamu lah Meh. Tapi
Cikgu nak ingatkan, janganlah sampai Amir tak tahu gunakan buku sifir tu. Dalam keadaan-keadaan tertentu nanti kena gunakan juga buku sifir tu. Oh, macam tu cikgu Macam tu lah. Okey, Meh. Okey, Meh. Seterusnya, Meh, kita lihat kes yang kedua. Dalam kes yang kedua ni, Meh, dinyatakan di sini kawasan Blorek itu terletak di kawasan kurang daripada negatif 0.23. Jadi apa yang kita nak cari sekarang ialah kita nak cari kebarangkalian Z kurang daripada negatif 0.23. Okey, cikgu nak tanya Meh. Boleh tak Meh kita gunakan jadual ataupun buku sifir secara langsung? Tak boleh cikgu. Sebab ini kawasan Blorek ni cikgu, dia bukan hujung atas, yang ni hujung bawah cikgu. Sedangkan buku sifir cikgu hanya untuk hujung atas. Bagus. Faham dah pun Jadi nak buat macam mana Meh? Amir ada idea tak? Cikgu, kalau Amir kata macam ni betul tak? Graf ini kan dia bersimetri cikgu. Kalau macam tu cikgu, kita lorekkan di sebelah kanan ini supaya dia menjadi hujung atas cikgu. Jadi kita tulis kat sini nanti 0.23 lah cikgu. Boleh tak cikgu? Okey, bagus Meh. Memang itulah idea yang tepatnya. Jadi di sini Meh kita gunakan sifat simetri tu, maka kita lorekkan di sebelah kanan ni. Sama macam Meh kata tadi lah, negatif 0.23 akan jadi 0.23. Dan sekarang Meh kita boleh tak guna buku sifir? Boleh lah cikgu, sebab ni dah hujung atas. Okey Meh, Meh tunjukkan Meh bagaimana kita nak dapatkan nilai kebarangkalian ni menggunakan buku sifir ni. Di sini cikgu, nilai Z ialah 0.23. Jadi kita letakkan pembaris pada baris 0.2 ni cikgu. Kemudian satu lagi cikgu, kita tengok 3 di atas ni. Dan dia bertemu kat sini cikgu, 0.4090 ni. Itulah dia nilai kebarangkalian ni cikgu. Okey, bagus, tepat sekali Meh. Maka itulah dia nilai kebarangkalian Z lebih daripada 0.23 iaitu 0.4090. Dan dia juga merupakan nilai kebarangkalian Z kurang daripada negatif 0.23 yang kita cari tu. Maka inilah jawapannya. Boleh Meh? Okey cikgu, boleh cikgu. Baik Meh, di sini Meh kita juga boleh gunakan kalkulator. Bila gunakan kalkulator, kita gunakan apa tau Meh? Kita gunakan P. P menyatakan sebelah kiri. Kalau R sebelah kanan. Jadi sini Meh, sebelah kiri apa? Sebelah kiri negatif 0.23. Jadi kita masukkan negatif 0.23. Maka dapatlah jawapan. Okey cikgu. Okey Meh, kita teruskan Meh. Baik cikgu. Okey Meh, seterusnya Meh kita lihat kes yang ketiga. Amir boleh tak bagi idea apa yang nak dibincangkan di sini? Di sini cikgu, graf menunjukkan kawasan Blorek dia terletak antara negatif 0.6 hingga 1.27. Jadi maknanya cikgu, kita nak mencari nilai kebarangkalian antara negatif 0.6 hingga 1.27 dan kita boleh tulis seperti ini cikgu. Okey, bagus. Teruskan Meh. Okey cikgu, untuk menentukan kebarangkalian ini, idea secara keseluruhannya, Amir rasa cikgu kita kena cari nilai kebarangkalian keseluruhan di bawah graf ini. Kemudian kita akan tolakkan dengan nilai kebarangkalian di sebelah kanan. Kita tolak nilai kebarangkalian yang sebelah kiri. Betul cikgu? Betul Meh, betul. Nampak dah pun Bagus. Okey. Jadi sekarang Meh, kita kena cari dulu nilai kebarangkalian Z lebih daripada 1.7. Jadi macam mana? Kita gunakan cara yang paling mudah Meh. Kita guna kalkulator je lah. Okey, kita masukkan R sebelah kanan kan? R masukkan 1.27, maka dapatlah nilai kebarangkaliannya. Begitu juga nilai kebarangkalian Z kurang daripada 0.6. Kita tekan apa Meh? Kita tekan P cikgu. Okey, bagus Kita tekan P negatif 0.6 dan kita dapat jawapannya seperti yang ditunjukkan ni. Maka nilai kebarangkaliannya seperti yang Amir kata tadi lah. Jadi 1 tolak kebarangkalian yang sebelah kiri ni, kemudian tolakkan dengan nilai kebarangkalian yang sebelah kanan ni. Okey, masukkan nilai-nilai berkenaan, kita kira inilah jawapan dia, 0.62371. Macam mana Meh? Okey Meh? Okey cikgu, Amir faham lah. Okey, bagus.
Okey meh, dalam slide yang seterusnya ni meh, cikgu nak tunjuk dekat Amir, okey, cara untuk menentukan kebarangkalian suatu peristiwa bagi taburan normal dengan nilai Z 3 tempat perpuluhan menggunakan jadual taburan normal. Baik, apa yang kita lihat dalam perbincangan sebelum ni meh, kita hanya menggunakan nilai Z 2 tempat perpuluhan meh. Tapi kali ni meh, kalau 3 tempat perpuluhan. Macam mana kita nak cari nilai kebarangkalian dia? Yang itu yang kita nak lihat Okey, dalam kes ini apa yang kita nak cari ialah nilai kebarangkalian Z lebih daripada 0.453. Di sini kita akan gunakan jadual taburan normal. Okey, di sini dimulakan dengan melihat 0.4 Jadi Amir buat satu garis lurus kat sini 0.4, kemudian diikuti dengan 5. 5 merujuk kepada nilai 5 yang di atas ni. Okey, buat garis macam ni. Okey, maka di sini kita dapat suatu nilai kebarangkalian di sini iaitu 0.3264 kan. Okey, kita keluarkan. Okey, seterusnya di sini kita tengok 3 kan. Jadi 3 tu kita nak ambil di mana? Kita tengok bahagian yang sebelah kanan sekali ni Amir tengok atas tu 3 kan. Kemudian Amir buatkan satu garis lurus di sini. Kemudian tengok dia bersilang di mana? Dia nilai 11 kan. Nilai 11 tu lah yang kita mahu Okey, kita keluarkan 11 tu dan 11 itu sebenarnya tahu bukan 11 tau dia sebenarnya ialah 0.0011. Itu sebenarnya bukan nilai 11 tau Okey, kemudian daripada sini kita tolakkan 0.3264 tadi kita tolak dengan 0.0011 Okey, dan kita dapatlah 0.3253 dan ini merupakan nilai kebarangkalian yang kita cari tu. Macam mana Okey cikgu. Cikgu, tapi kenapa kita kena tolakkan cikgu ni Amir tengok di sini. Dalam jadual ni dia dah tulis siap-siap di sini tolak. Nampak tak? Tu sebablah kita tolak kat situ Okey cikgu, okey. Okey bila kita dah dapat jawapan tu selalunya kita akan ambil kalkulator dan kita buat semakan jadi gunakan kalkulator, kita tekan R masukkan nilai Z tu, kemudian dapatlah jawapan. Kemudian kita bandingkan dengan jawapan yang kita dapat tadi. Boleh Okey cikgu, okey. Okey untuk slide yang seterusnya ni cikgu nak tunjukkan cara untuk menentukan nilai skor Z daripada graf taburan normal piawai. Yang ni penting Amir tengok betul-betul Okey, ada beberapa kes di sini. Kes yang pertama, okey, Amir tengok di sini. Okey, apa yang membezakan dengan perbincangan kita sebelum ni iaitu sebelum ni kita nak cari nilai kebarangkalian. Okey, tapi kali ni nilai kebarangkalian diberikan, nampak? Yang kita nak cari ialah nilai Z. Iaitu nilai K ni. Di mana nilai kebarangkalian Z lebih besar daripada K ni ialah 0.3228. Jadi macam mana cara dia? Kita akan gunakan buku sifir. Kita tengok dalam nilai yang banyak-banyak ni, kita tengok ada tak 3228? Ada cikgu. Ini cikgu. Okey, jumpa dah pun Okey. Jadi di sini lah 0.3228 maka nilai K dia akan rujuk kat sini lah iaitu 0.4. Okey, kemudian di atas ni 6. Maka nilai K ialah 0.46. Macam tu je lah. Senang tak? Okey cikgu, tak susah sangat cikgu. Okey. Okey, seterusnya kita lihat di sini kes yang kedua Okey, dalam kes yang kedua ni matlamat dia sama iaitu nak mencari nilai skor Z Okey, di sini diberikan kawasan blur ini terletak di sebelah kanan K. Okey. Diberikan nilai kebarangkalian Z lebih daripada K ni ialah 0.3847. Okey, jadi matlamat nak cari nilai K tu. Kita akan gunakan jadual taburan normal ni. Okey, macam mana cara dia? Okey, kita lihat di sini. Cuba cari ada tak 0.3847 di sini? Tak ada lah cikgu. Okey, kalau tak ada, Amir kena cari nilai yang paling hampir dengan 0.3847 tu, tapi dengan syarat dia mesti lebih besar daripada nilai ni. Apa Kalau macam tu 0.3859 ni cikgu. Yes, okey. Ini adalah nilai yang paling hampir dan lebih besar daripada 0.3847 Baik, kita keluarkan nilai itu. Kemudian
kita tolakkan nilai yang kita dapat ni dengan nilai kebarangkalian ni 0.3847 tu kita tolakkan dan kita dapatlah di sini 0.0012. Kemudian berdasarkan kepada nilai 12 ni, kita rujuk kepada bahagian yang sebelah kanan ni. Mana 12? Kita tengok ni. Kita cari ni 12 kan? Cari di sini 12. 12 ada di mana? 12 ada di sini. Di mana kedudukan 12 tu? Kedudukannya berada di bawah 3 ni kan? Okey. Jadi daripada sini nilai K adalah 0.293. Itulah nilai K, 0.293. Macam mana? Oh, macam tu cikgu Okey biasanya selepas kita dapat jawapan tu kita akan buat semakkan jadi semakkan kita boleh gunakan kalkulator. Okey, di sini kita ambil kalkulator dan kita tekan R, kita masukkan nilai K tadi 0.293 dan kita tengok jawapan dia. Jadi kita bandingkan dengan nilai kebarangkalian ni jadi betul lah apa yang kita dapat tu. Macam mana boleh? Okey juga boleh cikgu. Okey kita teruskan dengan melihat kes yang terakhir ni, iaitu kes yang ketiga dalam kes ini kita diminta untuk cari nilai M jika kebarangkalian Z lebih daripada M ialah 0.6808. Dan ambil perhatikan di sini nilai dia ialah 0.6808 ini melebihi 0.5. Oleh itu kawasan yang blurred dia nampak lebih daripada separuh Okey. Jadi kita letakkan nilai M di sini. Baik, nilai M ni adalah satu nilai negatif Okey, jadi di sini kita nyatakan bahawa M itu sebagai negatif K. Kalau kita dapat nilai K itu maka dapatlah nilai M. Baik, di sini macam mana cara kita nak dapatkan nilai Z itu? Kita dah bincang banyak dah tadi, di mana kita tak boleh gunakan hujung bawah. Kita perlukan hujung atas. Oleh itu M ni kita letakkan di sebelah kanan Okey jadi dengan itu kita gunakan sifat simetri ni di mana di sini kita akan nyatakan sebagai K lah, sebab M itu adalah negatif K kan. Jadi sini K. Okey, jadi nilai kebarangkalian kawasan lebih daripada K ini adalah sama dengan nilai kebarangkalian kawasan kurang daripada M ni, iaitu kawasan ini ialah 1 tolak 0.6808 tu, iaitu 0.3192. Ini adalah nilai kebarangkalian Z lebih daripada K. Maka daripada sini kita boleh gunakan buku sifir sebab kawasan ini adalah hujung atas. Jadi kita cari di sini 0.3192. Ada di mana? Ada di sini 3192. Okey, maka daripada sini kita tahulah nilai K adalah 0.47. Okey, maka akhirnya dapatlah nilai M adalah negatif 0.47. Macam mana? Boleh? Boleh juga boleh. Okey, jadi kita semaklah menggunakan kalkulator ambil kalkulator, kita tekan R sebab kawasan blurred ni kan sebelah kanan. R kepada M M itu ialah negatif 0.47, maka dapat jawapannya ialah 0.68082 dan kita bandingkanlah dengan nilai kebarangkalian yang diberikan di sini. Maka nampaknya nilainya sama maka sahlah kat sini bahawa nilai M yang kita dapat tu adalah nilai yang betul. Boleh Boleh juga boleh. Baik maka dengan itu tamatlah pelajaran kita untuk taburan normal bahagian yang pertama ni. Dalam siri yang akan datang nanti kita akan lihat taburan normal bahagian kedua. Di situ kita akan membincangkan beberapa contoh soalan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan taburan normal ni. Okey, kita jumpa lagi dalam siri pembelajaran yang seterusnya. Okey cikgu, terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.